Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu dengan saya, Cikgu Linda, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Tema indahnya warisan kita, tajuk Kisah Pegiat Seni Telepuk. Standard pembelajaran 3.3.3 membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul. Objektif, pada akhir pengajaran, murid dapat membina dan menulis 5 jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul. Mencatat 5 maklumat dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan, murid berjaya membina dan menulis 5 jawapan pemahaman secara kreatif dan kreatif dengan betul dan percaya mencatat 5 maklumat dalam bentuk peta buih. Okey Nana, kamu pernah tengok tak ini seni ni? Pernah menonton tak? Mungkin kamu pernah menonton di kaca televisyen ataupun di laman sosial. Ini seni apa? Anak-anak, ini adalah seni tekad lah anak-anak ataupun dikenali juga dengan nama bersuji. Okey. Ini menekat ni merupakan kerja menyulam benang emas ke atas kain dasar. Menyulam benang emas ni ke atas kain dasar. Selalunya kain yang digunakan ni adalah kain jenis baldu lah anak-anak. Okey. Selain pada tu, kerja-kerja menekat ni dia memerlukan pembidang untuk kita merengangkan kain baldu. Bila dia dapat renggang, makanya kita dapatlah kain, kita dapat mempulur sebagai acuan motif lah dan benang emas untuk membentuk bunga tekad. Kan? Okey anak-anak. Terdekat ni, seni tekad ni dikenali juga sebagai sulaman benang emas. Okey, dia seni tekad ni amat popular di Semenanjung Malaysia, di Perak dan Selangor. Anak-anak, kalau kamu tengok seni tekad ni, dia cantik tau. Bila kamu pegang ni, motif ni timbul. Motif ni timbul, jadi bila kita pegang, kita akan dapat rasa. Memang cantik seni tekad ni. Ini adalah seni tradisional lah. Masih lagi ada orang yang boleh buat tau. Bila buat dan kita jual, masih lagi menjadi penggemar. Kan? Orang-orang masih lagi gemar dengan hasil-hasil seni tekad ni anak-anak. Okey anak-anak, sekarang kamu boleh buka buku teks. Rujuk buku teks halaman 112. Okey, cikgu nak kita baca dulu kisah penggiat seni telepuk. Okey Puan Rogaya ialah ibu saudara Izuni. Beliau merupakan penggiat seni telepuk yang ternama. Kemahiran beliau dalam seni telepuk amat dihargai dan diiktiraf oleh masyarakat tempatan dan antarabangsa. Pada suatu hari, beliau telah diundang ke festival kesenian di ibu kota. Semasa berada di sana, beliau terpandang akan seorang yang amat dikenali suatu ketika dahulu. Itu Cikgu Azimah, bekas guru pendidikan seniku. Bisik hati Puan Rogaya. Secara tiba-tiba, peristiwa yang berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu menerjah ingatannya. Ketika itu, dia masih di bangku sekolah. Apakah maksud telepuk, Cikgu? Tanya Rogaya. Sebelum itu, Cikgu Azimah telah menunjukkan sehelai kain telepuk yang cantik kepada murid-muridnya di dalam kelas. Telepuk bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada perada emas. Jawab Cikgu Azimah. Perada itu apa, Cikgu? Rogaya bertanya dengan lebih lanjut.
Perada ialah serbuk berwarna emas. Dalam proses menelepuk, perada akan dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Selain perada emas, peralatan yang digunakan dalam proses menepuk ialah gam Arab. Pelbagai corak sarang bunga, kayu berukir, sudip buluh dan berus. Jelas Cikgu Azimah lagi. Adakah seni telepuk ini akan kekal 20 tahun akan datang, Cikgu? Rogayah menimbulkan persoalan. Selagi masyarakat kita menghargai warisan seni bangsa, cikgu yakin bahawa seni ini akan terus terpelihara. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menjadi pengiat seni telepuk yang ternama, Rogayah. Siapa tahu? Cikgu Azimah membuat ramalan. Kini ramalan Cikgu Azimah itu menjadi kenyataan. Okey, anak-anak, ini cerita mengenai kisah pengiat seni telepuk lah. Siapa pengiat seni telepuk ni? Siapa yang pengiat seni telepuk yang ternama ni? Pandai. Dia adalah Puan Rogayah. Puan Rogayah ni adalah penggiat seni telepuk lah. Okey. Dan juga dia ni diiktiraf tau. Dan dia ni diiktiraf oleh masyarakat tempatan dan antarabangsa. Pada suatu hari, Puan Rogayah ni diundang ke festival kesenian di ibu kota. Semasa berada di sana, Puan Rogayah ni terpandang seorang yang amat dikenali pada suatu ketika dahulu. Siapa tu? Dia terpandang siapa? Pandai. Dia terpandang Cikgu Azimah. Okey, dia terpandang Cikgu Azimah. Siapa Cikgu Azimah tu? Cikgu Azimah tu siapa? Cikgu Azimah tu adalah guru pendidikan seni. Guru pendidikan seni siapa? Guru pendidikan seni Puan Rogayah. Okey, lepas Puan Rogayah ni terpandang Cikgu Azimah ni, lepas tu apa berlaku? Pandai. Lepas tu secara tiba-tiba Puan Rogayah teringat balik pada 20 tahun yang lalu. Pada 20 tahun yang lalu. Dia teringat balik pada zaman sekolah tu. Pada zaman sekolah tu dulu. Dia teringat apa? Dia tanya soalan. Dia tanya soalan apa? Ya, dia tanya apakah maksud telepuk? Dia tanya apa maksud telepuk? Okey, jadi Puan Cikgu Rogayah tu terang tak apa maksud telepuk? Dia terangkan. Okey, Cikgu Rogayah pun terang balik. Telepuk. Telepuk bermaksud bunga-bunga dan corak-corak lain yang diperbuat daripada perada emas. Ini adalah maksud telepuk. Siapa yang terang ni? Cikgu Azimah. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Seterusnya apa berlaku lagi? Seterusnya. Okey, kemudian Rozimah ni tanya lagi, perada tu apa kan? Jadi Cikgu Azimah ni jawab lagi, perada ialah serbuk berwarna emas kan? Okey, kemudian okey. Bagaimana proses menepuk dilakukan? Bagaimana proses menepuk dilakukan? Pandai. Dalam proses menepuk tu, perada akan dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Selain itu, emas, peralatan yang digunakan dalam proses menepuk ialah gam Arab,
pelbagai corak sarang bunga, kayu berukir, sulit buluh dan berus. Ini pasal apa pula? Ini adalah proses. Proses menelepuk kan? Okey, lepas tu Puan Rogaya tanya soalan apa lagi dekat Cikgu Azimah? Dia tanya, adakah seni telepuk ni akan kekal 20 tahun akan datang? Apa ramalan Cikgu Rogaya? Cikgu Rogaya bagi ramalan apa? Pandai. Cikgu Rogaya bagi ramalan apa ni? Ni, Cikgu Rogaya jawab. Apa dia? Selagi, Allah maafkan cikgu. Dia warna macam ni pula sekejap Okey, sekejap. Ni. Selagi masyarakat menghargai warisan seni bangsa, seni ini akan terus terpelihara kan? Jadi ini adalah ramalan Cikgu Azimah kan? Jadi ramalan Cikgu Azimah ni jadi kenyataan tak? Jadi kenyataan lah. Sebab apa? Sebab Puan Rogaya sendiri yang memajukan, yang mengangkat seni telepuk ni. Kan? Jadi makanya ramalan Cikgu Azimah menjadi kenyataan. Okey anak-anak, seterusnya tugasan aktiviti kamu yang pertama adalah kamu perlu mencatat maklumat penting berdasarkan petikan kisah pengiat seni telepuk. Anak-anak, kalau kamu perasan tadi, cikgu ada highlight dengan warna-warna tadi kan? Itu adalah jawapan bagi semua ni. Okey, kamu kena buat peta buih macam ni. Cikgu nak kamu buat peta buih macam ni. Kemudian kamu tulislah tajuk dia kisah pengiat seni telepuk. Maksud telepuk. Apa maksud telepuk tadi? Tu ada tadi waktu kita baca kisah pengiat seni telepuk. Cikgu siap highlight lagi tadi dengan warna-warni tadi tu kan. Itu adalah jawapan bagi semua ni. Cikgu Azimah. Siapa Cikgu Azimah ni? Kemudian ramalan. Apa ramalan dia? Ramalan Cikgu Azimah untuk seni telepuk 20 tahun yang akan datang. Masa Puan Rogaya ingat masa dia zaman sekolah dulu. Apa ramalan? Ramalan Cikgu Rogayah tu. Cikgu Azimah tu. Seterusnya, proses. Bagaimana proses menelepuk tu? Kemudian, mengapa kita perlu? Sebab perlu dihargai. Kenapa kita perlu hargai seni telepuk? Yang ni fikir sendiri. Cikgu nak kamu buat dalam peta buih ya anak-anak. Okey anak-anak, seterusnya aktiviti kamu yang kedua adalah jawab soalan pemahaman di bawah. Cikgu nak kamu jawab dengan cara jawab yang betul. Okey, sebagai contoh. Siapakah Cikgu Azimah? Cikgu tak mau kamu jawab guru pendidikan seni. Cikgu tak mau jawab macam tu. Cara jawab macam mana anak-anak? Cikgu dah ajar kan cara jawab macam mana? Kamu tulis balik. Cikgu Azimah ialah guru pendidikan seni Puan Rogaya. Okey. Selang satu baris, buat nombor 2. Apakah maksud telepuk? Okey, tulis balik. Maksud telepuk. Apa dia? Bagaimanakah proses menelepuk dilakukan?
Jawab balik, tulis balik. Proses menelepuk dilakukan. Tulis apa jawapan dia. Okey, seterusnya senang satu baris. Soalan nombor 4. Mengapakah kita perlu menghargai warisan seni bangsa? Okey, kamu jawab. Kita perlu menghargai warisan seni bangsa kerana apa? Masukkan jawapan. Nombor 5. Ramalkan masa depan seni telepuk di negara kita. Kamu ramalkan apa berlaku? Seni telepuk di negara kita akan apa? Jawab terus. Anak-anak jawab soalan ni dan juga peta buih tadi di dalam buku pemahaman lah. Kamu tulis tarikh, hari dan juga arahan soalan. Ya anak-anak. Okey anak-anak. Jadi hari ni kita belajar mengenai seni pengiat seni telepuk kan. Okey. Anak-anak, jadi cikgu harap sangat kamu dapat menyiapkan latihan-latihan yang diberi. Okey, salah siap, tangkap layar latihan kamu dan hantar kepada cikgu. Jadi, cikgu rasa sampai di situ saja dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.